Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, pelajar boleh dengar tak suara cikgu? Apa pelajar boleh dengar suara cikgu? Okey, minta maaf. Pelajar boleh dengar tak suara cikgu? Boleh jelas Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey, pelajar, hari ini kita buat kelas pecutan kali yang kedua. Kita sebolehnya kita nak habiskan perasan-perasan yang cikgu bagi dalam penyata kewangan kita dalam modul pecutan kita buku 1, kita ada 4 topik. Okey, 4 topik. Patutnya buku ada 2 buku. Tapi bila saya hantar photostat, dia kata buku 2 tu terlampau tebal. Jadi saya kena buat 3 buku. Okey, tak apa, kita settlekan satu per satu Saya nak topik yang aras tinggi ni, soalan-soalan kebat, pelajar-pelajar kena kuasai lah, Okey, jadi pelajar tengok part by part, satu per satu. Jadi saya nak pelajar-pelajar mesti lengkapkan semua modul yang ada. Jangan tinggal kelas. Kalau tertinggal kelas, boleh tengok recording. Alright? Okey, jadi pelajar, cikgu teruskan hari ini. Okey, kita alhamdulillah negara kita semakin makin pulih COVID, kes makin menurun. Hari ini 5,000 lebih saja Okey, diharapkan pelajar segeralah ke sekolah. Pada minggu depan akan bermula. Secara penggiliran diharapkan selepas ni akan terusnya pelajar akan sekolah seperti biasalah kehidupan seperti biasa. Okey, jadi pelajar-pelajar, cikgu teruskan hari ini. Kita tengok kita punya modul. Minggu lepas kita dah buat sampai mana minggu lepas? Cuba tengok modul awak. Okey, minggu lepas kita dah belajar cerita pasal belanja hasil terlebih dengan terkurang. Betul, belanja hasil yang terlebih dengan terkurang. Lepas tu apa lagi yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita belajar cerita pasal susut nilai. Betul, susut nilai. Pelajar susut nilai dah settle. Ini susut nilai cikgu terus bagi soalan-soalan kebat. Terus kebat. Okey, jadi pelajar kita tengok. Okey, hari ini kita nak cerita pasal pinjaman. Cerita pasal pinjaman. Okey, pelajar tengok. Ada muka surat berapa tu pinjaman? Betul tak ni? Sama tak soalan dengan cikgu? Cuba tengok, sama tak? Sebab cikgu banyak modul ni, jadi modul cikgu takut tersilap. Betul? Modul lain cikgu sama tak dengan pelajar-pelajar semua? Sama Okey, alright. Okey, jadi pelajar macam biasa pelajar okey. Jadi pelajar kena respon jugalah kena respon. Kalau tak respon nanti cikgu kita buat tak ada fungsi kita buat online ni macam tak berfungsi sebenarnya. Betul tak? Online ni untuk kita dua hala pelajar dua hala. Okey, jadi kalau tak ada respon cikgu cakap seorang je. Lebih baik cikgu hantar rakaman kan. Okey. Alright. Okey, sekarang pelajar-pelajar yang guna handphone akan pin gas apa yang cikgu share sekarang. Okey, pelajar-pelajar yang guna komputer atau guna tab, pelajar-pelajar boleh lihat, boleh pin yang ada gambar cikgu di sudut sebelah kanan. Okey? Alright. Jadi lebih jelas lah, lebih jelas. Okey, boleh. Okey, jap cikgu nak conteng sikit. Satu cepat conteng. Okey, pelajar. Sekali lalu. Pelajar-pelajar, pinjaman masuk mana pelajar? Secara asasnya, pinjaman kategori apa? Pinjaman kategori apa sebenarnya? Liability. Bagus, liability. Sebut je pinjaman, rumah pinjaman adalah liability apa? Rumah dia. Biasanya. Pinjaman rumah dia dekat mana? Ya, betul. Pinjaman itu rumah dia dekat LBS. Tetapi kalau pinjaman itu bertempoh, pinjaman itu boleh masuk dua tempat. Dekat mana nak masuk? Satu dekat LS. Dia juga boleh masuk dekat LBS. Macam mana nak tahu LS ke LBS? Pelajar-pelajar nampak tak kalau cikgu contengnya tu? Boleh nampak tak? Boleh nampak Okey, jadi pinjaman itu liability. Liability itu bermaksud hutang. Kita berhutang dengan pihak luar. Biasa hutang dengan siapa? Hutang dengan bank. Jadi liability semasa. Liability ni hutang jangka masa pendek. Maksudnya kita kena bayar dalam masa pendek. Iaitu berapa lama? Kurang daripada 1 tahun. Okey, dalam masa 1 tahun lah. Okey, dalam masa 1 tahun. Masa manakala LBS ialah apa? Lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun. Okey. Contoh, cikgu bagi contoh Kalaulah perniagaan kita, pinjaman kita tahun yang cikgu bagi kat sini berapa ni? 2018. Awaknya betul tak? 2018 ke 2019? Imbangkan duga, betul tak? Sama tak? 2018. Betul Okey.
Contohlah perekonomian dia 2018. Jadi pelajar, yang perlu dimasukkan dalam LS adalah pinjaman yang akan dibayar pada tahun berapa? 2019. Setahun je, setahun. Okey, sebab 2018 ni kita kena bercakap berapa yang kita akan bayar pada 2019. Okey, manakala liability bukan semasa ialah apa? Kita akan bayar bila? Tahun 2020 selepas tahun 2019 sehinggalah hutang kita selesai. Hinggalah hutang kita selesai. Itu konsep dia. Okey, bagaimana nak tahu soalan ni pecah ke tak? Okey, pelajar. Sama ada soalan ni nak masuk dalam liability bukan semasa je. Soalan ni macam mana nak tahu dia masuk LM, mesti kena pecahkan LS ke LBS. Okey pelajar, tengok pada soalan. Soalan kalau dia kata pelajar buat catatan kalau dia kata pinjaman sebenar. Okey, pinjaman sebenar dia berapa? Lepas tu pelajar, last kali dalam imbangan juga dia akan sebut berapa baki pinjaman. Okey, kat situ pelajar kita boleh pecahkan liability bukan semasa, liability semasa. Okey, mesti ada pinjaman sebenar. Jadi pelajar kena tahu. Okey. Yang disebutkan dalam imbangan duga. Yang disebutkan dalam imbangan duga, pinjaman. Okey, pinjaman ni merujuk apa ni? 50,000 ni. Pinjaman 50,000 ni pinjaman apa ni pelajar sebenarnya? Ni pinjaman asal ke baki pinjaman? Yang asal. Bagus Kurang tepat. Kurang tepat. 50,000 ni adalah baki pinjaman yang belum jelas. Baki pinjaman belum jelas. Jadi dalam maklumat tambahan pun dia tak sebut berapa asalnya pinjaman. Dia tak sebut berapa asalnya pinjaman. Jadi kita tak boleh nak pecahkan kepada LS kepada LBS. Tak boleh. Okey, jadi kita kena fahamkan soalan. Okey, baca maklumat tambahan. Pinjaman akan dijelaskan sepenuhnya pada 31 Disember 2019. Okey pelajar, dia punya akaun 2018. Akaun dia 2018. Okey, dia kata 2019, 31 Disember 2019, hutang dah settle. Dah tak ada lagi lah pinjaman selepas ini. Jadi pinjaman 50,000 ni nak masuk mana belajar? Ya, pinjaman ini akan masuk sekali saja. Dekat mana? LS. Masuk LS. Pinjaman. Okey, LS macam biasa kita letak kotak pertama, 50,000. Kenapa? Tahun berikutnya, tahun 2020 dah tak ada hutang lagi dah. Sebab pinjaman dah bayar sepenuhnya. Okey, alright. Okey, kalaulah ayat ni tak ada. Mana pen putih saya? Sekejap kita cari pen putih juga. Ada pen putih. Okey, kalau ayat ni tak ada. Tak putih sangat pula. Sekejap. Cikgu cari jap. Okey, mana pen putih saya ni jap. Okey, alright. Kalaulah ini tak ada, pinjaman ni tak ada. Dia tak sebut baca. Jadi pinjaman nak masuk mana? Pinjaman nak masuk mana? Maklumat tambahan tak ada. Dia sebut pinjaman 50,000 je. Pinjaman nak masuk mana? Yes, pinjaman ini akan masuk ke mana? Pinjaman ni akan masuk terus dalam LBS. Betul, pinjaman ni terus akan masuk mana? LBS. Okey, LBS. Jadi pinjaman ni akan masuk LBS. Okey, alright. Okey, peringkat yang pertama ni, faham ke tak faham? Siapa nak tanya, tanya. Jangan malu-malu. Sekarang dah tak ada malu. Betul kan kena kesetkan kepala, kena faham betul-betul lepas ni. Dah tak ada ni lagi dah. Tak ada saja nak tengok-tengok ke, tak ada. Pelajar kena faham kan? Tak faham tanya. Cikgu terangkan. Ini peringkat pertama yang soalan dia. Pinjaman cikgu bagi 4 peringkat. Pelajar, cikgu bagi 4 peringkat. Okey, settle tak ni? Pelajar, ada nak tanya tak? Untuk jawapan ni, ini saja jawapan dia. Okey, ada nak tanya tak yang 50,000 ni? Ada? Tak ada Okey, tak ada, cikgu teruskan. Okey, alright, cikgu teruskan. Okey. Pinjaman yang kedua. Okey, pinjaman kita, okey, ini akaun kita merujuk pada tarikh dia 2018. Jadi dia kata apa? Matang pada 31 Disember. Apa maksud matang? Matang maksudnya hutang kita akan selesai. Hutang kita akan selesai pada tahun 2022. Pelajaran 2022. Okey, pinjaman dibuat pada 1 Januari 2018. Bernilai 300,000. Jadi pelajar kena tahu. Okey, pelajar. Ini macam ni kita boleh pecahkan LS dengan LBS. Kenapa? Sebab kita dah tahu ini adalah pinjaman asal dia. Pinjam asal 300,000. Pelajar, 240,000 ni apa pelajar tadi? Cikgu kata 240,000 ni apa?
Ingat tadi, apa dia? 240,000. Oh ya, baki pinjaman, betul. Baki pinjaman yang belum jelas. Pelajar baki pinjaman yang belum jelas. Kalau sebut baki nanti pelajar ingat baki awal pula. Pelajar ini baki pinjaman yang belum jelas. Okey, jadi pelajar lihat macam mana kita nak separatekan LS ke LBS. Okey, LS pelajar dah tahu dah. Sebut je LS. Tadi kita dah pecahkan pada dua. LS pelajar dah tahu. Sebut je LS. LS ini akan dimasukkan untuk tahun berapa? Tahun yang kita akan bayar sepanjang tahun 2000 apa? 2019. Sebab akaun kita 2018. Jadi LBS akan masuk mana? Tahun apa? 2020 sampailah hutang selesai. Bila hutang selesai? Selesai ialah tahun 2022. Okey, 2022. Okey pelajar, sekarang pelajar cuba pelajar lihat. 1 Januari kita tutup akaun 31 Disember. Berapa lama tempoh dia? Tengok berapa lama tempoh dia. Kita 1 Januari kita buat pinjaman 300,000. Last kali 31 Disember ialah 240,000. Tempoh saya nak berapa bulan? 1 Januari pergi 31, setahun. Dalam masa setahun. Setahun ataupun 12 bulan. Sama. Okay, alright. Okay, sekarang pelajar pinjaman dia. Ada tak perubahan? Ada tak dia buat bayaran? Ada? Dah tentu ada. Okay, berapa dijelaskan? 300 pergi 200. Berapa ribu? 60,000. Okey, 60,000. 60,000 maksudnya apa? Dia telah jelaskan setahun dia mesti jelaskan sebanyak berapa? 60,000. Setahun dia jelaskan berapa? 60,000. Alright, selesai. Okey, sekarang pelajar untuk LS, boleh tak cari nilai setahun je? Setahun je, boleh tak? Berapa? Boleh. Berapa ribu? 60,000. 60,000. Okey, bagus 60,000. Okey, bagus 60,000. Mana kita tahu sebab daripada maklumat tambahan dan imbangan juga telah menunjukkan setahun dia bayar sebanyak 60,000. Alright. Okey, sekarang belajar. Dah settle. Okey, belajar. Baki pinjaman berapa? Pinjaman kita ialah 240,000. Daripada 240,000 pelajar, nak dah rekod ialah LS ialah 60,000. Berapa baki dia? Berapa baki? 240,000 tolak dengan berapa? 60,000. Berapa pelajar dapat? 180,000. Dapat tak pelajar? Jadi yang masuk dalam LBS ialah 140,000. Ataupun pelajar nak kira tahun. 2020 pergi 2022. Berapa tahun pelajar? 3. 3 ke 2? 3 ke 2? 3 ke 2? Okey, pelajar. Okey, itu yang senang. Begitu yang boleh pakai jari senang. Kalau yang bagi tempoh yang panjang, pelajar kena hati. Okey, pelajar kalau nak guna konsep matematik boleh. 22 tolak 20. Jawapan dia 2, betul? Mesti tambah 1. Apa saja? Okey. Apa sahaja yang melibatkan kiraan tahun, kiraan bulan dan kiraan hari. Kiraan hari, 3 ni. Tahun, bulan, hari. Boleh guna konsep matematik 22 tolak 20 tapi mesti tambah 1. Tambah 1. Faham? Jadi ini kena clear. Kalau pelajar terlepas pandang, pelajar akan kira 2 saja. Itu yang salah. Tu cikgu tak nak gunakan apa tadi? Cikgu tak nak guna tahun 3 kali dengan 60,000. Dapat juga 180,000. Tapi cikgu takut apa? Pelajar tersalah kira bulan. Ramai pelajar kira macam tu. Jadi nak selamat 240,000 yang akan bayar 2019 60,000. Jadi baki dia akan dibayar sepanjang tahun LBS iaitu 2020 hingga 2020. Okey, clear? Siapa nak tanya? Faham tak ni? Apa yang LPS tu tak boleh ambil 240,000 je? 240 tak boleh. 240 ni dia hutang dia sampai 2022. Yang kita nak masuk LS ialah tahun 2019 saja. Setahun je. Sebab liability semasa adalah pinjaman jangka masa pendek. Iaitu jumlah dia setahun saja. Okey, boleh? Okey, kalau pinjaman satu tadi kenapa terus masuk 50,000? Sebab kita tak tahu berapa dia bayar setahun. Kita tak boleh pecahkan. Lepas tu yang ini, yang kita pinjaman satu ni, kita terus masuk LS sebab pelajar dia memang hutang dia 2019 memang dah habis dah. 2020 dah tak ada hutang. Sebab tu 50,000 terus masuk terus semua dalam LS. Okey, faham? Okey, yang lain? Yang lain? Ada nak tanya tak?
Okey, yang ni kita terus masukkan Terus masuk LS pinjaman. Okey, LS kotak pertama. Berapa nilai dia? 60,000. Okey, liability bukan semasa. Tulis apa? Pinjaman. Okey, buatkan jalan kerja. Ini kena buat jalan kerja. Berapa jalan kerja dia? 240,000. Tolak dengan berapa? 60,000. Berapa pelajar dapat? 180,000. Selesai. Okey, alright. Okey, clear? Boleh cikgu teruskan? Okey, alright. Okey, ini pinjaman yang kedua. Okey, pinjaman yang ketiga. Tengok. Pinjaman yang ketiga. Pelajar pinjaman 44,000. Pelajar sama tak soalan pelajar dengan saya ni? Sama tak? Soalan pelajar ni sama tak dengan saya? Apa yang tak sama? Jap. Oh, awak punya yang ni lah. Alamak. Saya tertukar sikit lah. Awak ni sama dengan ni tak? Pinjaman ni. Oh, cikgu terbalikkan je. Pelajar yang ni sama tak? Awaknya D sama tak? D awak. Sama. C, ini awaknya C Awaknya yang ni Betul? Okey, tak apa. Okey, kita buat C dulu. Okey, nanti tak apa. Awaknya tak payah betulkan. Cikgu je betulkan saya punya. Awaknya dah betulkan. Awaknya betul. Okey, cikgu buat C dulu. Okey, pelajar. Ini pelajar. Okey. Sekarang imbangan duga tak ada maklumat teman. Dia sebut apa? Pinjaman dengan My Bank iaitu matang pada 2019 15,000. Pinjaman dengan Family Bank matang pada Jun 2021. Okey pelajar, dekat sini kita tak tahu. Kita pinjam dengan My Bank berapa pinjaman sebenar? Ada tak kita tahu? Ada tak disebut dekat maklumat taman ke ada tak? Pinjaman sebenar, ada tak? Bila dia start pinjam tak ada. Jadi pelajar kita tak boleh pecahkan. Jadi pelajar kita terus declare je. Declare apa? Okey, kita punya account tahun 2018. Okey, kita pinjam dengan My Bank, pinjam dengan My Bank 2019 dah habis. Jadi pinjaman dengan My Bank ni nak masuk mana? LS ke LBS? Terus masuk LS. Okey, kita LS. Ini pinjaman pertama kita. Pinjaman kedua kita pinjam dengan Family Bank. Matang pada Jun 2021. Okey pelajar, dia tak sebut. Jadi kita nak pecahkan. Patutnya ini dah boleh pecahkan LS, LBS. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh pecahkan? Kenapa pelajar rasa? Tak ada pinjaman asal. Asal pinjaman tu berapa dulu kita pinjam kita tak tahu. Jadi macam mana nak pecahkan? Betul pelajar? Jadi pelajar kena declare. LS ke LBS? Itu je. Dua. Salah satu. Tengok tahun dia. Bila hutang dia selesai? 2021. Jadi nak masuk mana ni? Ya, LBS. Jadi ini dipanggil sebagai jangka masa panjang. Pinjaman dengan My Bank, pinjaman jangka masa pendek. Jadi pelajar terus masukkan. Masukkan mana? Pinjaman liability semasa, pinjaman My Bank. Berapa My Bank? 15,000. Okey, lepas tu liability bukan semasa, pinjaman dengan siapa? Pinjaman dengan Family Bank. Okey, berapa nilai dia? 8,000. Okey, faham tak? Boleh? Ini variasi yang ketiga. Okey, ada siapa nak tanya? Okey, siapa nak tanya, jangan malu. Boleh cikgu teruskan? Boleh? Okey, alright. Okey, kita tengok D. Okey, awak punya D. Yang ini awak punya D. D. Okey, D. Okey, boleh pinjaman yang keempat kan awak punya? Okey, pinjaman keempat. Okey. Pinjaman 44,000. Okey, sama tak ayat dia? Cuba tengok sama tak ayat dia? Sama tak? Sama. Okey, alright. Kalau sama cikgu teruskan. Okey. Pinjaman 44,000. Apa maksud 44,000? Clear lagi? Yes, bagus. Pinjaman baki pinjaman yang masih belum jelaskan. Bagus. Okey, kita teruskan. Perniagaan membuat pinjaman sebanyak 48,000 pada 1 Ogos 2018. Ini kebat. Bayaran pinjaman adalah secara ansuran selama 60 bulan. Pelajar, ni maksudnya apa ni pelajar? Apa maksudnya? Okey.
Boleh tak cari sebulan dia bayar berapa? Boleh tak cari berapa dia bayar? Okey, pelajar tengok ni dulu. Okey, pelajar. Kalau ikutkan ayat dia, 48 bulan, 48,000, dia akan bayar selama berapa? 60 bulan. Betul? 60 bulan. Sebulan dia bayar berapa? Boleh tak cari? Okey, jadi 48,000 bagi dengan apa? 60. 60 bulan. Jadi berapa dapat? 800 eh? Berapa dapat? 800 sebulan. Dia akan bayar 800 sebulan. Betul, dia akan bayar 800 sebulan. Okey, pelajar. Jadi pelajar tengok. 800 sebulan. Okey, sekarang dia buat pinjam bila buat pinjaman? 1 Ogos. 1 Ogos. Pergi Disember. Berapa bulan pelajar? Ogos pergi Disember. Berapa bulan? 5, 8, 9, 10, 11, 12. Betul, 5. Okey, jadi pelajar tengok. Sekarang ini pergi sini 1 Ogos pergi 31 Disember 5 bulan. 5 bulan. Okey pelajar. Sekarang pelajar pinjaman dia. Berubah tak pinjaman dia? 2,000, 48,000 pergi kepada 44,000. Berubah tak? Berubah. Berapa bulan? Okey, sepatutnya dia mesti berubah berapa? Mesti berkurang sebanyak berapa? 5 bulan kali dengan berapa? Sebulan? 800. Berapa dapat? 4,000. Okey, sama tak? Betul tak dia bayar? Betul. Betul kan dia bayar? Betul. Okey, alright. Okey, settle. Okey, dia bayar betul. Okey. Sekarang pelajar, daripada nilai dia, mana yang kita nak masuk sebenarnya ni? Mana nak rekod ni? Kita nak rekod 48,000 ke kita nak rekod 44,000? Mana yang kita nak rekod? Kita mesti rekod yang dalam imbangan duga. Jadi 44,000 ni mesti pecahkan kepada berapa? Kepada 2. Satu LS, satu ialah LBS. Betul? Okey, mana yang nak masuk LS? Nak masuk LS dah tentulah tahun berapa ni? Kita punya akaun 2018. Jadi kita nak masuk tahun untuk tahun apa? Setahun untuk 2019. Betul? Okey, LBS nak masuk di mana? Selepas tahun 2019 lah, iaitu 2020 sampai apa? Hutang dia selesai. Sampai selesai. Okey, faham tak? Pelajar, faham tak? Faham? Okey. Jadi boleh tak cari tahun 2019? Boleh tak cari? Boleh tak? Kita akan tulis pinjaman. Boleh tak? Untuk 2019, mesti setahun. Jadi kalau sebulan berapa sebulan? Sebulan berapa? 800. Kalau setahun? Kali berapa bulan? Kali dengan 12. Kali dengan 12 bulan. Betul, kali dengan 12 bulan. Cikgu tulis bulan lah, nanti tak faham. Okey, 12 bulan. Okey, berapa dapat? Berapa? 9,600. 9,600. Okey, alright. Okey, boleh? Okey. Berapa baki pinjaman lagi? Ada tak baki pinjaman? Dah tentulah ada. Berapa dia? Masuk dalam LBS. Iaitu pinjaman. Nak kira bulan lagi? Tak payah. Kira bulan nanti salah. Jadi kita tahu. Yang kita nak rekod 44,000. Yang kita nak rekod ialah berapa ribu? 44,000. Jadi 44,000 ni pelajar. 9,600 dah bayar. Jadi berapa baki dia? Tolakkan je lah. 44,000. Tolak berapa? Tolak berapa? 9,600 lebih cepat. Kalau pelajar nak kira 2019, 20, bila? Kita pun tak tahu hutang dia bila habis kan? Nak 60 bulan. Nak kira pula 60 bulan ni bila pula? Lambat pelajar. Kita buat macam ni lagi cepat. Okay, berapa nilai dia? 44,000 tolak 9,600. Okay, alright. Okay. Faham tak apa yang cikgu cerita sekarang? Faham tak? Faham. Yang lain-lain faham tak? Yang penting konsep tu faham. LS setahun. LBS ialah baki pinjaman seterusnya selepas kita bayar tahun untuk liability semasa. Okey, siapa nak respon, nak tanya-tanya sebelum cikgu berubah tempat lain? Boleh? Ini soalan yang setinggi-tinggi soalan ni saya bagi awak ni. Diharapkan lepas ni jumpa soalan pinjaman, awak akan dapat selesaikan lah. Okey, yang lain boleh tak? Respon sikit. Boleh? Aino dah boleh, semua boleh Fahim dah boleh Okey, alright. Okey, dah boleh. Kita teruskan je. Okey, berikutnya ialah cikgu cerita pasal apa? Faedah atas pinjaman. Sama tak format awak ni? Kadang cikgu tukar-tukar lah. Minta maaf Cikgu kadang cikgu dah tukar tu, cikgu lupa lah. Faedah atas pinjaman ni awak punya E Betul tak? Betul. Yang ni. Sama Okey, sama. Okey, pelajar. Faedah. Okey, pelajar kena tahu. Kita jumpa faedah, banyak faedah.
Pelajar okey. Bila sebut faedah atas pinjaman, kita tahu pinjaman itu liability. Tapi sebut faedah bukan liability. Faedah ialah apa? Faedah ialah belanja atau hasil. Pelajar kena tahu. Okey, sebut je faedah atas pinjaman. Pinjaman ni hutang. Faedah tu peratus. Bank kenakan kita peratus. Bank kenakan kita faedah. Bank kenakan kita interest. Jadi kita kena bayar. Betul. Sebab kita dah dapat manfaat pinjaman daripada bank. Jadi kita kena bayar interest. Jadi faedah tu kalau kita pinjam dengan bank RM10,000, kita tak mungkin bayar dengan bank RM10,000. Kita mungkin bayar lebih daripada RM10,000 iaitu RM12,000. Contoh RM12,000. Jadi lebihan RM2,000 tu ialah faedah. Bila pelajar, faedah tu ialah apa? Belanja. Jadi kena tahu. Faedah atas pinjaman adalah belanja. Tapi kalau faedah simpanan tetap adalah hasil. Jadi kena tahu konsep tu. Faedah atas pinjaman adalah belanja. Okey, jadi pelajar pinjaman dia RM45,000. Faedah atas pinjaman RM500. Okey pelajar, apa maksud faedah atas pinjaman ni dalam imbangan duga? Apa dia? Maksud dia. Dalam imbangan duga ialah apa? Sudah bayar. Sudah bayar. Boleh Sudah bayar. Okey, pelajar kena faham betul-betul ni. Tak faham terus tanya. Jangan risau Cikgu terangkan. Okey, perniagaan membuat pinjaman bernilai RM48,000. Bermula 31 Ogos 2018. Kadar faedah atas pinjaman ialah 5% tahun. Okey, kita nak cerita faedah je. Pinjaman tak nak rekod. Pinjaman kita dah settlekan tadi. Boleh? Nak rekod faedah atas pinjaman je. Okey, sekarang pelajar boleh tak kirakan faedah atas pinjaman? Boleh tak? Okey. Kita tahun apa kita nak buat sekarang? Tahun berapa? 2018. Betul? 2018. Okey pelajar. Bila kita buat pinjaman start? 31 Ogos. Tutup akaun 31 Disember. Okay, dia kata faedah dia lah 5% setahun. Tapi kita tahu 2018 pinjaman dia tak cukup setahun. Berapa bulan pelajar pinjaman dia? Kalau bermula 31 Ogos. Berapa bulan? Tolong cikgu kira. Berapa? 5. Betul 5. Bulan 9, 10, 11, 12. Ogos jangan kira. Kira 4. Okey, bagus pelajar. Bagus. Dia kira berapa bulan ni? 4 bulan. Okey, 4 bulan. Okey. Bila 4 bulan, kita boleh cari yang sebenar. Berapa faedah atas pinjaman sebenar? Okey, berapa pinjaman kita? Pinjaman kita berapa? Okey, pinjaman nak kira berapa? Berapa peratus? 5%. 5% nak kali berapa? 48,000 ke 45,000? 45,000 ke 48,000? Yes, 48,000. Kita akan dikenakan pinjaman atas pinjaman asal. Kalau 48,000 dia tak sebut, baru kita ambil 45,000. Kalau pinjaman asal ada, kita mesti ambil pinjaman asal. Ini kena tekankan. Ingat, faedah atas pinjaman mesti kena apa? Berasaskan pinjaman asal. Berasaskan, awak gunakanlah ayat awak Asaskan pinjaman asal. Mesti pinjaman asal. Sebab apa? Biasanya kalau kita nak kira yang lain-lain peruntukan taragu kita akan ambil ABT akhir. Betul belajar? Itu kadang-kadang confuse tau. Confuse. Kalau susut nilai kita akan ambil peratus kali dengan aset akhir. Semua akhir. Pinjaman saja kena ambil pinjaman awal. Pinjaman asal. Boleh Okey, jadi pelajar berapa pinjaman asal dia? 48,000 kali 5% kali tempoh. Berapa tempoh? 4/12. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat? Berapa dapat? 800. Apa maksud 800 ni? Apa maksud 800? Yang sepatutnya, yang sebenar. Ini adalah apa? Faedah atas pinjaman sebenar ataupun yang nak ayat yang senang lagi, yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Jadi pelajar, kita dah bayar. Dah bayar belum? Kita daripada 800 dah bayar. Dah bayar, bukan tak bayar langsung. Bayar 500 dah bayar. Betul. Mana dia sebut 500? Yang dah bayar dalam imbangan duga. Betul. Okey, sekarang konsep dia sama yang macam kita belajar belanja dengan hasil minggu lepas. Okey, sekarang belajar isu dia sekarang terlebih ke terkurang? Tu je cikgu nak tanya. Terlebih ke terkurang? Kurang. Terlebih ke terkurang. 500 pergi pada 800. Terlebih ke terkurang? Terkurang. Okey, berapa terkurang? Berapa ratus? 300. Okey. Okey, faham ke tak faham sekarang? Faham tak situasi yang cikgu cerita ni? Faham tak? Macam mana cikgu kali 4/12? Faham tak? Ni yang cikgu masuk ni semua dah kebat dah belajar.
Yang dulu kalau asas cikgu dah ajar yang asas-asas sebelum ni dah masuk. Okey, sekarang faham tak yang terkurang 300 ni? Pelajar, respon sikit pelajar. Faham cikgu. Boleh? Okey, jadi kalau ikutkan konsep yang cikgu ajar minggu lepas, yang mana nak rekod 2 kali? 500 ke, 800 ke, 300 yang nak rekod 2 kali? Terus. Yes, 300. Yang terkurang, yang terlebih tu yang kita kena rekod 2 kali. Betul? Okey. Jadi pelajar terus masukkan dalam belanja. Apa konsep dia yang cikgu ajar sebelum ni? Konsep dia ialah ID tambah terkurang. Tambah terkurang. Okey, ID tambah dengan terkurang. Jangan lupa. Kalau terlebih, ID tolak dengan terlebih. Okey, sekarang pelajar apa butiran dia nak tulis? Faedah atas pinjaman. Okey, berapa ID dia? ID dia ialah 500. Yang kita bayar 500 tak cukup. Lepas tu kena tambah. Berapa lagi terkurang? 300. Berapa dapat yang sebenar? 800. Betul. Yang nak rekod 2 kali yang mana? 500 ke 300 ke 800? 300 rekod 2 kali. Okey, pelajar, cikgu tahu ada di kalangan pelajar akan kira macam mana? Pelajar akan kira macam ni. Yang ini, pelajar akan buat jam kerja ni. Dapat tak 800? 48,000 kali dengan 5% kali dengan 4/12. Dapat tak? Dapat. Dapat. Tapi pelajar kali kedua bagi pelajar yang careless, dia akan rekod kali kedua bukan 300. Dia akan rekod 800. Tu yang cikgu khawatir. Cikgu takut buat jam kerja seperti itu. Bagi pelajar yang cekap tak ada masalah. Pelajar yang kurang cekap, dia tak perasan. Yang kali kedua tu nanti dia akan masukkan 800. Sedangkan yang dalam LS, yang belum bayar bukannya 800. Yang belum bayar ialah 300. Jadi kalau pelajar gunakan formula macam cikgu ni, yang kedua kita tahu. Belakang ni kita dah tahu. Yang belakang tu yang rekod 2 kali. Okay, alright. Jangan kata salah. Cikgu kata 48,000 kali 5% kali 4/12. Boleh buat jam kerja, boleh. Tapi cikgu khawatir je. Khawatir bagi pelajar yang selalu buat careless, buat satu mistake, dia akan mistake kali kedua. Jadi kena hati. Jadi lepas tu nak masuk mana? Dah tentulah belanja belum bayar. Nak masuk mana? Faedah dalam liability bukan liability bukan semasa lah. Liability semasa. Nak tulis apa? Faedah atas pinjaman. Apa dia? Belum bayar. Panjang belajar ayat dia. Semua LS kotak pertama. Berapa nilai dia? 300 bukan 500. 300. Okey? Okey, yang ini cikgu buat note je. Cikgu buat note. Nak buat jam kerja yang lain boleh tak? Boleh. Berapa ribu tadi yang cikgu kata? Boleh buat 48,000 kali dengan 5% kali dengan 4/12. Pun boleh dapat jawapan 800 sama. Cuma cikgu khawatir yang kedua tu je pelajar takut terkeles. Okey, jelas tak ini? Faham tak konsep dia? Boleh? Ada nak tanya? Boleh Okey, ini pun selalu keluar. Jadi kena hati Okey Alright. Okey, berikutnya faedah atas pinjaman yang kedua. Okey, alright. Maklumat tambahan tak ada. Tak ada sebut langsung. Sama tak? Sama tak soalan awak dengan saya? Sama tak? Sama. Okey, sama. Okey, bila keluar soalan faedah seperti ini, ramai pelajar tak kira faedah atas pinjaman. Kenapa? Sebab maklumat tambahan tak sebut. Pelajar kena hati-hati. Kena kira juga. Sebab apa? Kita tahu peratus dekat mana? Peratus dah ada. Dia dah sebut dalam imbangan duga dah. Pinjaman, iaitu kita pinjam 45,000, kita dikenakan faedah sebanyak berapa? 10%. 10%. Walaupun maklumat tambahan tak sebut, kita dah tahu dah. Boleh? Okey. Jadi pelajar, berapa faedah atas pinjaman sebenar? Berapa sepatutnya? Berapa faedah atas pinjaman sebenar? Okey. Yang kita nak cari faedah atas pinjaman sebenar. Berapa yang sebenar? Okey. Pinjaman asal dia tak sebut. Dia tak sebut pinjaman asal, jadi kita tak tahu berapa pinjaman dia. Jadi kita anggap je lah 45,000. Terus kali berapa? 10%. Berapa pelajar dapat? 4,500. Betul? Ini yang sebenar. Faedah atas pinjaman yang sepatutnya ialah 4,500. Okay, tetapi dekat soalan ada tak? Faedah atas pinjaman? Ada. 3,000. Apa maksud 3,000 ni? Apa maksudnya? Sudah bayar. Cukup tak? Cukup tak? Tak cukup. Tak cukup dipanggil apa ni? Tak cukup dipanggil apa? Terkurang ataupun belum bayar. Terkurang. Berapa banyak terkurang? 1,500. Nampak tak? 1,500 langsung tak ada bayangan pun. Tiba-tiba ada pula yang terkurang. Nampak simple je. Jadi pelajar kena hati-hati.
Boleh belajar. Nampak simple. Ni yang kita belajar ni aras tinggi dah belajar jadi pelajar kena lihat lah. Okey, boleh tak? Boleh ikut tak? Okey, pelajar Nanti pelajar-pelajar siapa yang sangat lemah penyata kewangan, pelajar beritahu cikgu. Cikgu akan bagi satu recording cikgu. Recording cikgu yang belajar secara asas. Susut nilai secara asas, peruntukan hutang ragu secara asas, pelajar boleh tengok. Tak payah pakai modul, pelajar tengok sekali lalu cikgu bagi contoh macam ni senang, boleh tengok direct je. Pelajar contoh pakai kertas-kertas. Okey? Alright. Okey, jadi cikgu nak buat macam ni. Okey, sekarang belajar seterusnya. Jadi nak rekod macam mana? Faedah terjemahan kategori apa? Belanja. Terus tulis apa? Faedah atas pinjaman. Apa konsep kat sini? Ingat lagi tak tadi? Apa saja belanja, konsep dia apa? Tambah terkurang. Bagus. Kalau terlebih, kena tolak. Tu je. Okey, berapa ID? ID dia lah 3,000. Sekarang tak cukup. Tambah berapa? 1,500. Berapa jumlah dia? 4,500. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 1,500. Betul? Okey. Nak buat jalan kerja lain boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Jalan kerja yang asal lah. Iaitu berapa ribu? 45,000 kali dengan 10%. Pelajar, kenapa tak kali dengan tempoh? Kenapa tak kali tempoh? Berapa bulan? Macam tadi ada bulan, ni tak ada bulan. Kenapa? Respon sikit. Kenapa? Dia tak minta. Dia tak minta. Lepas tu dia tak nyatakan maklumat teman. Berapa bila masa dia buat pinjam. Betul tak? Kita tak tahu tempoh dia. Jadi kita anggap setahun lah. Okey, macam tadi kan dia beritahu start pinjaman ialah 31 Ogos. Itu ada tempoh. Jadi kena hati. Ni tak ada lah. Kita harap setahun. Okey, jadi pelajar seterusnya masukkan mana? Tak main, tak bukan, mestilah liability semasa. Nak tulis apa? Faedah. Ingat jangan tulis singkatan. Jalan kerja singkatan tak apa. Faedah atas pinjaman belum bayar. Boleh faham tulisan cikgu Okey, tulisan cikgu okey, termasukkan liability semasa berapa nilai dia? 1,500. Selesai. 1,500 yang rekod 2 kali. Okey, clear? Clear Okey, jadi pelajar-pelajar kena buat conteng-conteng macam cikgu tu. Cikgu conteng kat atas tu, conteng lah, nanti senang jalan kerja boleh lihat. Okey, untuk video ni cikgu akan pin terus. Nanti cikgu video ni nanti pelajar nak ulang kaji senang. Mungkin pelajar nak semak kan. Cikgu akan link ni cikgu akan yang untuk pecutan memang cikgu akan pin. Jadi pelajar ikut aturan satu persatu. Okey, alright. Okey, selesai. Okey, boleh. Okey, berikutnya nombor berapa awak punya? Nombor 4, betul tak nombor 4? Betul. Sama. Ada cikgu dah modify sikit ni. Okey, nombor 4. Boleh tak? Hutang lapuk terpulih. Boleh? Betul. Sama tak? Cuba cek soalan tu. Sama tak? Okey, alright. Pelajar kena tahu. Okey, buat note sikit. Note. Okey, jangan lupa. Okey, note sikit. Kita buat note apa? Hutang lapuk. Hutang lapuk itu ialah apa? Belanja ke hasil? Hutang lapuk saja. Belanja ke hasil? Belanja. Bagus. Okey. Kedua, hutang lapuk terpulih. Barulah hasil. Betul? Okey, alright. Okey, kalau dalam soalan disebut hutang lapuk dihapuskan. Hutang dihapuskan lah. Hutang lapuk dihapuskan patutnya. Minta maaf. Hutang lapuk dihapuskan. Apa dia? Belanja. Sama. Tapi tak boleh dalam belanja tulis hutang lapuk dihapuskan. Tak boleh. Kena tulis apa? Hutang lapuk saja. Boleh punya? Hutang lapuk saja. Jadi pelajar kena tahu. Okey, ini note saja je. Cikgu nak beritahu. Okey, tapi kita nak fokus hari ni ialah pasal apa? Hutang lapuk terpulih. Iaitu apa hutang lapuk terpulih? Hasil. Okey, dia bayar balik. Dulu dia dah tak boleh bayar. Lepas tu dia boleh bayar balik. Okey, sekarang kita tengok. Apa transaksi dia? Kita jarang jumpa hutang lapuk terpulih ni. Hutang lapuk biasa. Apa transaksi hutang lapuk? Belajar sekali lagi dulu. Apa transaksi hutang lapuk biasa yang kita buat jumpa maklumat tambahan hutang lapuk? Apa kesan dia? Ingat lagi tak? 2 kali rekod. Apa dia? Hutang lapuk. Jumpa hutang lapuk. Apa dia? Hutang lapuk tu sendiri akan bertambah. Satu lagi apa?
Yes, ABT berkurang. Pelajar, itu benda tu rutin. Mana-mana soalan banyak keluar. Hutang lapuk akan bertambah, ABT akan berkurang. Betul, 2 kali rekod. Okey, kalau hutang lapuk pulih, tengok betul-betul. Okey, bank dia dah bagi 80,000, hutang lapuk 6,000, ABT ialah 20,000. Okey, seorang pelanggan telah menjelaskan hutangnya 2,000 dengan cek yang telah tertunggak sejak 10 tahun yang lepas. Okey, pelajar, apa transaksi dia? Bagi respon sikit, cikgu. Boleh tak bagi respon cikgu? Rasanya apa? Apa 2 butiran? Cikgu nak. Cikgu tulis sikit, apa dia? Sebut je. Sebut ke, nak chat ke, sebut je. Cikgu pilih. Sebut je, apa kesan dia? Tak payah sebut dua pun tak apa. Sebut satu-satu pun tak apa. Okey, sebut apa dia? Apa kesan dia? Hutang lapuk berkurang. Okey, lagi? Lagi? ABT bertambah. ABT bertambah. Okey, lagi? Sebut je. Bank. Bank berkurang. Bank berkurang lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sebut lagi. Bagi ya respon. Tolong cikgu bagi respon. Jadi cikgu nak tahu pemikiran awak ni. Nanti cikgu ingat semua ni pandai ni. Jadi susah ni. Jadi cikgu main shortcut je nanti. Baik cikgu anggap awak macam tak tahu. Okey. Zakuan kata bank bertambah. Okey, alright. Lagi? Ada lagi tak? Respon lagi. ABT berkurang. Okey, ada lagi? Ada berapa jawapan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Hutang lapuk terpulih bertambah. Hutang lapuk terpulih bertambah. Hutang lapuk terpulih bertambah. Okey, lagi? Ada lagi tak? Okey, alright. Daripada 6 jawapan, ada jawapan betul. Apa jawapan betul? Jawapan dia hutang lapuk tadi betul. Tips jawab tadi betul. Hutang lapuk terpulih tanpa betul. Satu lagi ialah bank akan bertambah. Bank akan bertambah. Okey, pelajar. Jadi pelajar, kalau pelajar, kita tengok logik lah sekali lalu pelajar. Hutang lapuk ni pelajar, hutang lapuk pelanggan tadi dah 10 tahun dah tak bayar, kita dah keluarkan dah hutang dia sebagai hutang lapuk. Pelajar ingatlah tadi, yang pelajar cerita tadi, kalau cerita pasal hutang lapuk, customer kita meninggal ke, customer kita hilang payah, apa pelajar dah buat tadi? Hutang lapuk bertambah, ABT berkurang. Kita dah keluarkan nama dia daripada ABT berkurang. Contohlah 10 orang, kita ada customer kita 10 orang, Ali seorang, tak dapat bayar. Ali ni tak tahu dah ke mana dah hilang pelajar. Jadi kita dah buang lah Ali nama kita, pelanggan kita. Bila kita buang Ali, pelanggan customer kita bukan lagi 10 orang. ABT kita tinggal 9 orang saja. Nampak tak pelajar? Kita dah buang nama Ali. Ali bukan lagi ABT kita. Kita dah anggap hutang tu yang Ali tanggung tadi, kita dah anggap rugi bagi kita lah. Lepas tu kita buat hutang lapuk bertambah. Boleh pelajar? Tiba-tiba 10 tahun kemudian, Ali timbul kembali. Ali kata macam ni aku hutang ni kalau masuk kubur sempit, kubur aku ni kata dia kan. Jadi belajar dia bayar balik lah. Okey, dia bayar balik, mungkin Ali dah jadi kaya. Okey, dia bayar balik pelajar, dia bayar sebanyak apa? 2,000. Sebab tu belajar Ali tak boleh cerita pasal hutang lapuk lagi. Belajar, sebab apa? Nama Ali dah terkeluar. Kita pun dah anggap itu sebagai rugi. Jadi apa nak buat? Kita panggil dia sebagai hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih. Sebab tu hutang lapuk terpulih ialah apa? Hasil. Kedua, bila Ali bayar dapat apa? Kita dapat duit. Duit apa? Bank. Sebab tu bank kita akan apa? Bank kita akan bertambah. Okey, kalau kita guna konsep matematik. Okey, bank bertambah. Bank bertambah sebanyak 2,000. Okey, hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih, debit ke kredit pelajar? Hutang lapuk terpulih. Debit ke kredit rumah dia? Rumah dia kredit. Kenapa kredit? Sebab dia hasil. Betul? Okey. Sekarang hutang lapuk terpulih pun tambah 2,000. Okey, balance tak sekarang? Debit dan kredit. Balance tak? Pelajar. Balance. Okey, betul tak? Betul. Itulah konsep dia. Kalau kita buat tadi hutang lapuk bertambah. ABT berkurang. Itu lain hutang lapuk bertambah, itu hutang lapuk betul. Jadi pelajar itu memang datang tu confirm salah. Pelajar Okey, jadi pelajar kena hati-hati. Jadi apa konsep dia? Hutang lapuk terpulih, apa konsep dia, jawapan dia? Tuliskan jawapan sini secara ringkas. Apa jawapan dia? Hutang lapuk terpulih akan bertambah. Satu lagi apa? Bank atau tunai. Bank atau tunai. Jadi pelajar buatlah bank dengan tunai itu sama lah. Bank akan apa? Bertambah. Itu boleh. Boleh? Okey, alright. Jadi terus rekod. Nampak macam simple soalan dia. Tapi ramai salah. Sebenarnya ramai salah. Jadi kena hati-hati. Okey, alright.
Jadi kita terus masukkan hasil. Tulis apa? Hutang lapuk terpulih. Okey, hutang lapuk terpulih bertambah. Tambah mana? Daripada imbangan duga lah. Sebut tambah mesti daripada imbangan duga. Ada tak dalam imbangan duga hutang lapuk terpulih? Tak ada, kosong. Apa nak buat? Tambah. Baru ada. Sebelum ni tak ada hutang lapuk terpulih pun ada. Berapa ribu? 2,000. Okey, berapa nilai dia? Jawapan dia 2,000. Yang mana nak rekod 2 kali? Tak lain tak bukan yang belakang lah. 2,000. Betul? Okey, apa kesan satu lagi? Bank. Kalau dia kata bayar tunai, tunai akan pertama. Bayar dengan cek, bank. Kalau awak tak tahu nak tunai ke bank ni cikgu, mana-mana dua-dua pun dia kira betul. Okey, bank. Apa kesan bank? Duit bank pun bertambah. Berapa bank sebelum ni? 80,000. Tambah berapa? 2,000. Okey, 2,000. Berapa jumlah dia? 82,000. Okey tak? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Kalau cikgu buat latihan seperti ni, nampak lebih jelas tak macam ni? Nampak kan? Kalau kita buat soalan penuh nanti macam celaru sangat. Betul tak? Lepas tu cikgu keluarkan seperti ni. Tapi gunakan muka surat yang banyak. Kan? Terpaksa jadi macam ni lah. Okay, clear Okay, cikgu open. Siapa lagi nak tanya? Boleh? Okay, nanti kita dah ada masa nanti kita buat ulang kaji. Kita akan operate lagi. Banyak. Cikgu, so hutang lapuk dengan ABT rekod macam biasalah. Ya, betul. Hutang lapuk tak ada kaitan langsung dengan hutang lapuk terpulih. Lain. Okay? Alright. Jadi hutang lapuk terpulih, kalau sebut je hutang lapuk, mesti hutang lapuk tu sendiri akan bertambah, ABT berkurang. Jadi hutang lapuk terpulih tak ada kaitan dengan ABT, tak ada kaitan dengan hutang lapuk. Tu kena ingat. Tapi dalam periksa apa buat? Keluar je hutang lapuk. Kalau saya buat soalan, banyak bank-bank soalan saya pun, bank-bank soalan pun, lembaga pun ada soalan saya. Jadi kalau soalan saya yang saya pernah buat, memang banyak saya buat hutang lapuk terpulih. Saya tengok jawapan pelajaran ramai salah. Lepas tu cikgu uji kat sini. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Okey, nombor 5 betul tak? Sama tak? Soalan dulu. Tengok soalan, cek soalan. Sama tak? Ada tak cikgu tertinggal? Betul? Sama tak? Sama. Okey, buat note sikit. Okey, kita baca alat tulis. Alat tulis kategori apa belajar? Alat tulis kategori apa? Belanja ke aset? Belanja ke aset? Ya, dia adalah belanja. Dia adalah belanja. Dia adalah belanja. Pelajar kena tahu Dia belanja. Okey, pelajar kena tahu. Okey, pelajar. Jadi pelajar, sebut je alat tulis pelajar. Dia mesti rekod 2 tempat. Pelajar Okey, pelajar. Macam biasa, alat tulis pelajar. Secara asas yang kita belajar sebelum-sebelum ni, banyak topik yang kita belajar. Dalam belanja, pelajar. Okey, buat note sikit Buat note sikit Buat note sikit. Dekat nota cikgu pun dah ada note dah. Tapi kita buat note lagi. Okey. Yang pertama, pelajar sebut je alat tulis. Mesti rekod dalam belanja. Betul. Dalam belanja nak tulis apa? Dalam belanja. Tulis butiran dia mesti alat tulis. Alat tulis ni sebenarnya 2 patah perkataan alat tulis. Apa konsep dia dalam belanja nak rekod? Awal, tambah beli, tolak dengan akhir. Itu konsep dia. Boleh? Itu yang pertama. Okey, yang pertama. Yang kedua, nak masuk ke mana? Masuk dalam AS, asset semasa. Nak masuk apa? Hanya inventory alat tulis akhir. 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 Akhir ni tak payahlah tulis inventory akhir lah. Okey, akhir. Berapa akhir? Masukkan. Akhir maksudnya berapa bulan akhir? Mestilah 31 Disember. 30 November. Betul? Mesti akhir. Okey? Faham tak konsep ni? Okey, sekarang belajar. Apa dia sebut? Dalam imbangan duga dia sebut inventory alat tulis pada 1 Januari. Apa maksud 1 Januari? Inventory apa ni? Awal. Inventory awal. Awal, bagus. Okey, alat tulis 320. Apa maksud alat tulis 320? Ini beli. Yang telah beli. Alat tulis yang kita telah beli, jumlah dia ialah 320,000. Betul? Okey, maklumat tambahan. Inventory alat tulis pada 31 Disember 2018 adalah 150. Ini adalah apa? Akhir. 31 adalah akhir. Nampak tak? Biasa kita jumpa dalam kelab dengan rekod tak lengkap, kita tahu.
Tapi keluar milikan tunggal, alamak apa benda ni? Sama je konsep dia. Boleh belajar Okey, jadi pelajar terus nak masuk mana? Alat tulis tadi kategori apa? Belanja. Apa butiran nak tulis? Nak tulis apa? Yes, alat tulis saja. Jangan tulis susut nilai alat tulis. Jangan tulis inventory alat tulis. Tak boleh. Belanja mesti tulis alat tulis je. Okey, apa formula dia? Awal tambah beli tolak akhir. Berapa awal? 180. Tambah dengan beli, berapa beli? 320. Berapa akhir? Akhir berapa? 150. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Berapa? Tak dengar. 350. Betul? Betul Okey, betul. Okey, alright. Okey. Sekali lagi nak masuk mana? AS ke LS ke LBS? AS. Nak tulis apa? AS. Yes, tulis alat tulis salah. Alat tulis tu belanja. Dalam AS kita hanya tulis apa? Inventory. Inventory alat tulis. Jadi kena tahu. Okey, automatic ini jangan tulis akhir, tak payah. Semua AS adalah inventory akhir. Untuk alat tulis, kalau inventory barang niaga macam mana? Inventory barang niaga yang biasa kita buat inventory, kita tulis inventory akhir. Itu saja. Tapi kalau alat tulis, inventory alat tulis. Tak payah akhir. Right? Inventory alat tulis. Konsep dia apa? Mesti ambil. Kalau nak buat akhir, buat dalam kurungan sebagai catatan kita. Dalam peksa jangan tulis lah. Dalam peksa jangan tulis. Kalau tulis pun dalam kurungan tak apa. Dia tak ganggu. Okey, berapa yang akhir? Jadi AS berapa yang akhir? 150. Bagus. 150. Selesai. Okey, faham tak? Faham tak? Ini jarang-jarang jumpa. Tapi kalau keluar, rugilah kita tak dapat jawab. Betul? Sebab kita nak skor ni. Ini soalan penyata kewangan milikan tunggal pelarasan mesti keluar dekat soalan nombor 2. Jadi kita kena buat berapa banyak soalan yang kita yang biasa susut nilai, peruntukan tertentu tu biasa tu kita tahu memang keluar. Tapi kita cari yang soalan luar biasa. Daripada 10 mesti ada 2 luar biasa. Jadi luar biasa yang ini salah satunya. Senang je tapi tak pernah buat jadi susah. Okey, alright, selesai. Okey, ada nak tanya apa-apa? Boleh? Boleh Okey, alright. Okey, seterusnya dokumen. Okey, dokumen. Pelajar ingat lagi tak dokumen? Okey, buat note sikit. Kita tengok sikit apa dokumen-dokumen yang kita boleh keluarkan, yang kita ingat sekali lalu, fungsi-fungsi dokumen. Boleh tak kita buat note sikit? Okey, dokumen. Okey, cikgu bagikan dokumen, awak sebutkan dokumen apa fungsi dia. Yang pertama ialah invoice. Apa fungsi invoice? Yang selalu famous. Apa tu invoice? Untuk apa invoice? Okey, apa dia invoice? Jual atau beli secara kredit. Jual atau beli secara kredit. Kredit. Apa maksud kredit? Hutang. Pelajar-pelajar boleh nampak tak cikgu punya tulisan? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, yang kedua. Apa dia? Nota debit. Nota debit apa? Nota debit apa? Okey, cikgu ringkas. Kalau ikutkan ayat buku teks, dia adalah terkurang cas. Dia adalah apa? Terkurang cas. Betul. Tapi kalau kita nak rekod dekat mana terkurang cas? Ada ke akaun terkurang cas? Tak ada. Dia melibatkan sama juga jualan dengan belian secara kredit. Sebut je nota debit, dia akan wujud apa? Dokumen apa? Jual atau beli juga. Boleh belajar? Itu yang kita nak teknik kepada menjawab soalan. Alright, jadi kena tahu Okay, yang ketiga. Apa yang ketiga? Nota kredit. Sebut je nota kredit untuk apa? Yes, nota kredit je mesti pulangan. Pulangan apa? Pulangan belian atau pulangan jualan. Boleh? Okey, jadi kena tahu. Okey, alright. Okey, ini urus niaga secara kredit. Semua ni urus niaga kredit. Okey, yang berikutnya yang lain, yang jarang itu jumpa. Yang keempat ialah contoh yang keempat adalah resit. Resit apa? Untuk apa? Penerimaan dan pembayaran tunai. Terima, cikgu ringkas tulis terima atau apa? Terima, salah satulah terima atau bayar secara tunai. Tunai atau cek lah belajar. Tunai ada dua, tunai di bank atau tunai di kedai. Boleh belajar? Okay, alright. Okay, boleh tak faham tak ni? Cikgu ajar ni.
Boleh? Okey, yang keempat. Boleh tak kita buat note kan? Sambil-sambil kan? Kata ulang kaji kan? Okey, bill tunai. Apa tu bill tunai? Untuk apa bill tunai? Ay, alamak, tersalah pula. Apa tu bill tunai? Untuk apa bill tunai? Jual atau beli juga sama. Tapi untuk apa? Jual atau beli apa? Secara apa? Secara apa? Yes, secara tunai. Kalau secara kredit, gunakan apa? Invoice. Betul? Okey, ni yang famous lah. Soalan dan bentuk ayat. Basic yang ini kena tahu. Boleh Okey. Sekarang kadang kita confuse ni. Nak cikgu macam mana nak tahu jual ke beli? Macam mana nak tahu jual ke beli? Okey, jual atau beli. Apa fungsi dia? Okey, jual atau beli pelajar kena tahulah. Kalau kita terima, kita jual ke kita beli? Konsep dia. Kita terima. Kalau pergi shopping, kita dapat resit. Terima resit. Kita jual ke kita beli? Beli. Okey, kalau terima, konsep dia kita beli. Bagus. Betul? Kalau kita hantar atau beri? Hantar atau beri resit. Hantar invoice. Dia adalah jual. Okey, cukup tak? Faham tak footnote yang kita buat ni? Boleh? Faham. Jadi pelajar olah sendirilah pelajar olah sendiri sebelum kita buat soalan. Okey, bentuk soalan dia macam mana? Okey, bentuk soalan dia seperti yang ni ya, cikgu nak bagi yang ni. Okey, alright. Okey, jadi tengok betul-betul. Kadang-kadang soalan dia pelajar jangan baca keyword je, pelajar kena tengok ayat dia. Kalau bahasa ayat kan ada ayat apa dah. BM saya pun tak berapa mahir sangat BM ni. Dia ada ayat-ayat contoh ayat dia kena terbalik ayat dia kan. Jadi kena tahu. Okey, dia dah bagi belian jualan pulangan. Okey, pulangan 500 pulangan apa? Sekali lalu. 500 pulangan apa? Jualan. Ini adalah pulangan belian. Okey. Promosi, tunai, akaun belum terima, akaun belum bayar. Debit adalah akaun belum terima. Kredit adalah akaun belum bayar. Okey. Yang atas tadi belian. Debit adalah belian. Kredit adalah jualan. Okey, selesai. Okey. Yang pertama. Terima invoice bernilai RM2,000 daripada perniagaan Hamadi masih belum direkodkan. Okey. Terima invoice. Jadi invoice tadi untuk apa invoice? Jual atau beli secara kredit. Okey, terima. Jual ke beli? Okey, jadi cikgu tulis sinilah ayat yang paling senang ialah terima adalah beli. Jadi ayat dia merujuk kepada apa? Beli secara kredit. Cikgu dah ni. Okey, beli secara kredit. Okey, beli apa? Dia tak sebut. Jadi kalau beli barang invoice mesti biasanya barang niaga lah. Kalau tak sebut mesti barang niaga. Okey pelajar, apa kesan dia rasanya? Apa kesan dia? Beli secara kredit. Kalau beli kredit, hutang dengan siapa? Kita beli dengan siapa? Beli dengan siapa? Beri hutang. Kalau hutang ABT ke ABB? Kita berhutang dengan pembekal iaitu ABB. Jadi hutang kita dengan ABB bertambah ke berkurang? Kita hutang dengan dia? Bertambah. ABB mesti bertambah. Beli secara kredit mesti ABB bertambah. Betul? Okey, beli apa? Beli apa? Ada tak ada sebut? Beli kereta ke apa? Tak ada. Kalau tak ada, dia adalah beli barang niaga. Barang niaga ialah apa? Barang niaga bukan inventory. Barang niaga ialah apa? Belian. Jadi belian bertambah ke berkurang? Barang niaga bertambah ke berkurang kat kedai kita? Bertambah. Okey, kalau tak pasti, okey, imbangan duga ni kita konsep matematik. Okey, jadi kita buat tadi ABT bertambah berapa ribu? 2,000. ABB bertambah 2,000. Sekarang belian bertambah 2,000. Okey, imbang tak imbangan duga kita? Imbang tak? Imbang. Gunakan konsep tu. Belajar ini salah satu dia lah. Okey, sekarang kita rekodkan terus. Okey. Okey, nanti kita jangan rekodkan dulu. Sekejap lagi kita rekod. Kita rekod ni dulu Okey, habis. Okey, yang kedua. Nanti kita rekod sebab apa dia ada pelarasan atas pelarasan. Okey, nota kredit. Untuk apa nota kredit? Pulangan. Okey, baca betul-betul. Nota kredit yang dihantar Laura bernilai 800 tertinggal rekod. Okey, pulangan belian ke pulangan jualan? Pulangan belian ke pulangan jualan? Siapa yang hantar? Kita hantar ke Laura yang hantar? Laura hantar. Jadi bila baca ayat tu bagi pihak kita terima ke kita hantar? Kita terima. Kalau terima ya apa? Beli. Kalau nota
Kredit memang pulangan. Jadi apa? Pulangan belian. Pulangan belian. Betul belajar? Jadi jangan baca keyword. Baca keyword, hantar. Hantar maksudnya apa? Kita yang hantar. Salah. Jadi kena hati-hati. Laura yang hantar pada kita. Jadi kita apa? Kita terima. Bukan kita hantar. Terima ialah apa? Beli. Nota kredit untuk apa? Pulangan. Jadi pulangan belian. Okey. Clear tak pelajar? Faham tak apa yang cikgu cerita ni? Faham? Okey, jadi jawapan dia apa? Okey, jadi kat sini cik buat note sikit. Ini ialah apa? Pulangan belian. Pulangan belian. Betul? Okey, apa kesan pulangan belian? Apa kesan dia? Yang pertama, apa kesan dia? Pulangan belian tu sendirilah. Pulangan belian sendirilah. Betul, pulangan belian akan apa? Bertambah. Pulangan belian akan bertambah. Tak nampak kita belakang cikgu. Pulangan belian bertambah. Satu lagi, pulang pada siapa? Kita pulang pada siapa? ABT ke ABB? ABT ke ABB? ABB. Okey, jadi kesan dia mesti dekat ABB lah. Kita pulang pada ABB. ABB hutang kita bertambah ke berkurang bila kita pulang barang? Hutang kita akan berkurang. Bagus. Jadi kalau kita buat sifir matematik, tengok sifir matematik. Cikgu gunakan pen merah. ABT, ABB sebelah kredit. Dia akan berkurang. Berkurang sebanyak berapa? Berkurang 800. Lepas tu pulangan belian. Pulangan belian 300. 300 akan tambah 800. Okey pelajar, imbang tak? Konsep matematik. Tengok tulisan warna merah. Imbang tak? Imbang juga. Imbang. Okey, faham tak konsep dia? Faham tak? Pelajar, faham tak? Tak faham tanya. Tak faham tanya. Boleh kadang-kadang dalam situasi-situasi kita tak faham tau letak nak mana. Sebab jarang berlaku. Kalau sebut hutang lapuk dah tahu hutang lapuk bertambah, ABT berkurang. Tapi kalau situasi macam ni kita confuse kadang. Kita kadang buat latihan kurang kan. Jadi debit kredit kita confuse. Masuk mana kadang tak yakin. Jadi belajar gunakan konsep matematik dari atas. Fikir logik. Konsep logik. Okey, habis. Selesai. Resit bernilai 400 bagi promosi baru ditemui. Resit. Untuk apa resit? Resit untuk apa? Pembayaran. Duit bayar ke duit masuk? Betul. Dapat duit ke keluar duit? Okey. Jadi kalau resit je, mesti melibatkan apa? Tunai. Tunai atau bank. Tunai atau bank. Jadi pelajar dia tak sebut pun tunai atau bank. Tak sebut tunai atau bank. Jadi gunakan apa? Kat atas dia sebut tunai je. Jadi gunakan tunai je lah. Kalau nilai dia dengan kata cek. Cek ialah apa? Bank. Jadi kena hati. Kalau nilai dia cikgu tak sebut cek, tak sebut bank. Mana satu nak ambil ni? Okey, senang cerita bank ada, tunai pun ada. Kalau lebih daripada 1,000 guna cek. Kurang daripada 1,000 guna tunai. Okey, itu kalau dia tak sebut tunai atau cek. Boleh? Sebab apa? Takkanlah nak bayar lebih 1,000 gunakan tunai banyak sangat. Betul? Tak logik pula. Okey, jadi alright, selesai. Okey. Resit bernilai 400 bagi promosi. Okey, apa kesan dia? Tolong cikgu. Sekali lalu, apa kesan dia? Bank, tunai itu mestilah tunai. Okey, tunai itu bertambah ke berkurang? Promosi ni belanja. Belanja kita kena keluar duit. Jadi tunai akan berkurang. Bagus. Satu lagi? Promosi itu sendiri. Promosi itu sendiri. Promosi akan bertambah. Okey, faham tak belajar? Boleh ikut tak? Belajar boleh ikut? Boleh. Okey, kalau kita guna konsep logik, cuba tengok. Tunai akan berkurang. Berapa berkurang? 400. Satu lagi apa? Promosi. Promosi akan bertambah 400. Okey, tengok tulisan warna purple. Balance tak? Balance. Okey, balance. Sebab apa? Debit kredit kita imbang. Sebab apa? Semua soalan imbangan duga mesti dibagi dalam bentuk imbang. Alright? Jadi pelajar kena uji lah. Okey, sekali lalu. Okey, selesai. Kita masukkan satu-satu boleh? Okey, kita masukkan. Cikgu highlightkan yang penting yang dulu. Yang pertama, ABB akan bertambah. Okey. Ada tak ABB lagi? Nombor 1, 2, 3 ada lagi tak ABB? Ada. ABB ada 2. 2 kesan betul. Jadi ABB kategori apa ABB? ABB adalah liability semasa. Jadi terus masuk liability semasa. Okey, nak tulis apa? Account belum bayar. Account belum bayar. Okey, berapa asalnya? Asalnya adalah 11,000. Tambah 2,000, tolak. Tolak dengan 800. Okey, berapa dapat? 13,000. 12,200 Ya. Sorry, ini kolom tak ada. Cikgu buat 3 kolom je. 12,200.
Okey, alright. Cikgu buat 3 kolom je. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Cukup. Okey, selesai. Okey, lagi apa? Lagi kita dah rekod. Okey, ABB dah rekod. Yang kita rekod yang ada maklumat taman je. Yang ini je. Kita rekod yang ni je. Ada maklumat taman. Satu. Okey, cikgu dah highlight pula. Nanti kita buat. Sekejap. Cikgu dah pening dah. Banyak sangat highlightnya. Okey, alright. Okey, kita rekod ABB. Okey, kedua dah rekod apa pula? Lagi apa yang pertama? ABB, belian bertambah. Ada lagi tak belian? Belian tak ada. Belian ada satu je. Belian bertambah. Jadi masukkan belian. Berapa nilai belian? Asalnya belian. Belian dia 40,000. Campur 2,000. Tambah 2,000. Berapa nilai dia? 42,000. Betul? Selesai. Okey. Lagi apa? Nombor 1 dah habis. Nombor 2 Roman. Apa kesan dia? Pulangan belian bertambah. Pulangan belian bertambah. Berapa pulangan belian sebelum ni? Pulangan belian 300. 800. Okey. 800 campur 300. 1,200. Betul? 1,200. Okey. Betul. 1,200 ke 1,100? 1,100. 1,100. Okey, alright. Sorry. Okey, selesai. Nombor 3. Tunai berkurang. Tunai. Mana tunai? 2,000 tolak 400. Tunai ialah aset semasa. Berapa ribu tadi? 4,000 Tunai. 2,000 tolak 400. Tolak 400. Berapa dapat? 1,600. Okey. Habis. Dan last sekali. Apa yang ada last tadi? Promosi. Promosi akan bertambah. Promosi berapa promosi? Sebelum ni 1,000. Pelajar, kalau promosi tak ada, apa jalan kerja kita? Promosi tak ada dalam imbangan duga. Nak tulis apa? Kosong. Kosong tambah 400. Okey, jadi masukkan dalam belanja, tulis apa? Promosi. Apa tadi? 1,000 tambah 400 Betul. Berapa dapat? Okey, boleh tak pelajar? Ada nak tanya tak? Yang lain tu kita rekod macam biasa lah. Yang lain tak ada maklumat teman, kita akan rekodkan seperti dalam rumah masing-masing. Okey, yang kita rekod ni sekarang yang ada jalan kerja saja. Okey, jadi pelajar kena tahulah. Ada soalan pelarasan atas pelarasan. Apa contoh pelarasan ni? Seperti Akom belum bayar lah. Tadi ada pelarasan nombor 1. Tiba-tiba nombor 2 ada lagi pelarasan. Jadi pelajar kena hati-hati. Pelarasan atas pelarasan ni biasa dalam SPM mesti ada satu soalan maklumat tambahan yang ada pelarasan atau pelarasan. Okey, boleh tak? Ada ikut? Boleh ikut? Pelajar? Boleh? Okey, ada siapa nak tanya tak sebelum cikgu pergi yang berikut lain? Okey, boleh tadi yang siapa-siapa tadi cikgu beritahu siapa-siapa yang rasanya lemah lagi penyata kewangan ni, pelarasan penyata kewangan yang lemah, yang soalan yang basic beritahu cikgu, PM cikgu akan sharekan link soalan asas. Yang cikgu buat bingkir dengan sekolah lain ni, ada banyak video-video cikgu tapi cikgu buat sebagai inilah hanya untuk peserta bingkir saja. Tapi tak apa, dengan nama murid cikgu tuition cikgu share. Alright, okey, berikutnya. Lain-lain. Okey, lain-lain ni open. Open. Dia tak ada, cikgu tak tahu nak classify kepada mana. Itu adalah pemahaman pelajar. Okey, pelajar, betul tak pelajar latihan pelajar lain-lain sama tak? Sama tak? Tak ada Tak ada Sampai mana? Awaknya sampai ini Tak ada lain Sekejap. Ni ada? Awaknya tak ada Oh, tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, tengok cikgu je boleh tak? Boleh, tengok depan je. Buat dengan cikgu Okey, keluarkan kertas sikit. Keluarkan sikit. Okey, nanti yang ini yang tak ada, cikgu akan print screen, cikgu masukkan dalam grup Okey, jadi pelajar boleh rujuk. Boleh Okey, alright. Okey, berikutnya. Okey. Jualan dia ada, ambilan, pulangan jualan, tunai. Okey, pelajar, maklumat tambahan. Jualan tunai 850 telah digunakan untuk membayar sewa rumah kediaman pemilik. Perkara ini belum direkodkan. Okey, apa pelajar kesan dia? Tolong cikgu. Apa? Okey, tunai berkurang. Okey, lagi? Cikgu nak respon lagi. Bagi respon. Lagi tunai berkurang. Lagi. Respon sikit. Apa? Baca ayat ni. Apa lagi? Apa pandangan pelajar? Cikgu nak baca pandangan pelajar dulu. Apa?
Ambilan bertambah. Okey, ambilan bertambah lagi. Sewa. Sewa apa? Rumah. Sewa bertambah. Okey, lagi. Lagi respon lagi. Zakwan kata jualan bertambah. Auto betul. Jualan bertambah. Jualan bertambah. Okey. Alright, lagi? Ada lagi jawapan-jawapan? Ada? Okey, alright pelajar. Jadi jawapan dia apa pelajar? Okey pelajar. Kalau pelajar jualan tunai 850 telah digunakan untuk bayar sewa rumah kediaman pemilik. Okey pelajar, cikgu dah cerita pelajar. Jadi pelajar, kita ni pelajar, dia cerita pasal asalnya, asal cerita, jalan cerita. Dia cerita pasal jualan tunai. Jalan asal cerita ni, kita pasal jualan tunai. Sebut jualan tunai akan rekod dua tempat. Rekod kat mana? Satu itu adalah dekat jualan itu sendiri. Satu lagi, kita pasal apa? Tunai. Apa kesan dekat jualan bila kita jual? Hari ni kita jual satu batang pen. Okey, lepas tu belajar, besoknya saya jual satu lagi batang pen. Jadi jualan bertambah atau jualan kurang? Tambah. Okey, jualan mestilah jualan bertambah. Okey, bertambah. Okey, bertambah berapa? 850. Okey, 850. Tunai. Bila tunai, jual secara tunai, dapat tunai tak? Duit dapat tak? Dapat. Tunai akan apa? Bertambah 850. Betul? 850. Okey, alright. Jualan dah berlaku. Sekarang apa yang berlaku? Okey, duit tadi yang kita terima ni, duit ni tak masuk dekat tunai, tak masuk dekat kedai. Kenapa? Duit ni telah digunakan untuk apa? Bayar sewa rumah kediaman. Telah digunakan untuk apa? Bayar sewa rumah pemilik. Sewa rumah pemilik. Sewa rumah pemilik ni lah apa pula? Ya, ambilan. Kenapa dipanggil ambilan? Sebab kegunaan peribadi. Bagus, sebab kegunaan peribadi. Jadi tunai dah tak boleh lagi, tunai ni tak ada kesan dah. Tunai tak ada kesan. Duit dekat tunai tak bertambah. Kenapa? Duit tadi telah digunakan untuk buat apa? Ambilan. Jadi kesan dia dekat ambilan. Apa ambilan berlaku? Ambilan akan bertambah. Bertambah apa? 850. Okey, faham tak yang cikgu cerita? Jualan tetap berlaku tak jualan? Jualan masih ada tak? Jualan dah jual ke belum? Dah, jualan dah tetap berlaku. Ramai pelajar buat apa dia? Tapi tak ada pula jawapan kat sini. Jualan berkurang. Ramai pelajar buat macam tu. Jadi kena hati-hatilah. Jualan dah berlaku. Semua jualan tu dah memang berlaku. Hari ni jual satu. Semalam dia jual satu. Hari ni tambah lagi jualan. Tapi jualan dah berlaku dua. Dah jual dua. Tapi duit tu yang diambil. Bukan jualan tu yang diambil. Duit tu yang diambil. Jadi tunai tak ada kesan. Jadi kesan dia apa? Jualan bertambah. Ambilan bertambah. Faham pelajar? Faham tak? Okey, kalau kita buat konsep logik tak? Jualan akan bertambah 850. Ambilan akan bertambah. Imbang tak? Imbang? Imbang. Okey, faham tak pelajar? Pelajar ada nak tanya tak? Boleh? Okey, jadi apa kesan dia? Jualan akan bertambah. Jadi cikgu buat note sikit. Minta maaf pelajar yang ni tak ada ni sebagai tambahan. Jadi cikgu je tambahan. 60,000 tambah berapa? Tambah 850. Berapa dapat? 60850. Okey, selesai. Satu lagi dekat mana? Ambilan. Ambilan dekat mana? Equity pemilik. Okey, ambilan. Berapa nilai ambilan sebelum ni? 500 campur 850. 500 campur dengan 850. Okey, berapa pelajar dapat? 1350. Okey, ni kena tolak. Okey, alright. Faham? Siapa nak tanya? Siapa nak tanya sekarang? Ada tak? Boleh jelas tak tulisan cikgu ni? Tulisan cikgu ni jelas tak? Yang lain ni boleh? Okey, alright. Okey. Okey, selesai Ni yang lain. Okey, yang kedua pula, yang lain. Okey, yang lain. Yang ni pun tak ada dalam nota awak tak ada Ni ada tak? Tak ada mungkin cikgu termiss muka surat lah. Minta maaf lah. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan Okey, kat atas dah ada penyelenggaraan bangunan. Bangunan kenderaan. Okey, pelajar. Bangunan kita dah tahu. Bangunan tu ialah premis. Bangunan ialah kategori apa bangunan? Aset bekas masa. Bagus. Penyelenggaraan bangunan? Dia adalah belanja. Bagus. Kenderaan? Aset bekas masa. Okey, dah tahu dah. Bagus. Okey, pelajar tengok satu-satu. Nilai kos kenderaan adalah termasuk kos membaiki kenderaan berjumlah 5,800. Apa maksud dia? Apa transaksi kita nak buat? Nombor satu, apa transaksi kita nak buat?
Apa nak buat rasanya? Baca ni betul-betul. Nampak tak? Boleh nampak tak skrin? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, apa rasanya? Nilai kos kenderaan adalah termasuk kos membaiki kenderaan berjumlah 5,800. Apa rasanya? Respon. Respon. Di bawah putus-putus. Suara awak putus-putus. Saya tak dengar. Dipah. Kuat sikit, Dipah. Depat sikit. Apa, Dipah? Okey, satu-satu dulu. Apa satu? Okey. Ada kesan tak dekat kenderaan? Kenderaan ada kesan tak? Ada. Okey, apa kesan dia? Kenderaan akan bertambah. Okey, lagi. Kenderaan akan bertambah. Okey, cikgu tulis dulu jawapan awak. Okey, kenderaan bertambah. Lagi. Kenderaan akan berkurang. Okey, lagi. Respon lagi. Utang apa? Utang dengan siapa? Tak tahu. Okey, lagi. Yes, okey. James semua jawab betul. Belanja membaiki kenderaan. Kos membaiki kenderaan cukup. Membaiki kenderaan akan bertambah. Okey, ada lagi tak respon? Ada lagi tak? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi jawapan pelajar betul tak? Betul. Jawapan pelajar betul yang ini. Kenderaan akan berkurang, membaiki kenderaan akan bertambah. Okey pelajar. Jadi pelajar dia baiki, dia bukan beli baru. Kalau kenderaan ni kalau kenderaan kita akan bertambah kalau kita beli kenderaan baru. Sekarang pelajar dia bukan beli kenderaan baru, dia repair. Tapi kos repair tadi dah termasuk dalam kenderaan. Kos repair dah termasuk dalam kenderaan. Repair pelajar, kenderaan tu tak bertambah pun. Jadi pelajar kita kena keluarkan. Kita kena letakkan dalam satu butiran baru. Apa butiran dia? Membaiki kenderaan. Jadi kat sini cikgu akan wujudkan butiran baru. Membaiki kenderaan. Ataupun ayat dia lain apa? Membaik pulih kenderaan. Okey, membaiki kenderaan. Dia adalah kategori apa? Dia adalah kategori belanja. Kategori apa? Belanja. Jadi membaiki kenderaan nilai dia apa? Belanja 5,800. 5,800. Okey, tetapi 5,800 dah termasuk dalam kenderaan. Jadi apa nak buat? Tolak kenderaan 5,800. Tolak kenderaan, lepas tu kita wujudkan baru dalam debit 5,800 untuk item baru iaitu membaiki kenderaan. Okey, imbang tak sekarang? Imbang tak? Imbang. Okey, alright. Selesai. Okey, faham tak sekarang? Faham? Faham Okey, ada yang lain tak? Nak tanya? Jangan malu. Nak tanya. Okey, selesai. Okey, habis. Nombor 3. Nombor 2. Penyelenggaraan bangunan adalah termasuk kos menaik taraf dan mengubah suai bangunan pejabat baru bernilai RM100,000. Penyelenggaraan bangunan adalah termasuk kos menaik taraf dan mengubah suai pejabat baru bernilai RM100,000. Okey, ni apa baca? Ni pernah keluar SPM ni? Pernah keluar. Okey, penyelenggaraan bangunan akan berkurang. Penyelenggaraan bangunan akan berkurang. Lagi? Bangunan kos menaik taraf. Butiran baru ke menaik taraf ni? Bangunan baru. Kos menaik taraf ni butiran baru ke ataupun butiran lain? Rasanya Adibah apa jawab dia ni? Penyelenggaraan bangunan dah ada. Butiran dia sama kat atas. Penyelenggaraan bangunan. Betul. Okey, betul. Okey, berkurang. Alright. Lagi? Faham tak ayat dia? Okey, penyelenggaraan bangunan ni apa pelajar? Penyelenggaraan bangunan. Kita hanya repair. Kita repair bangunan. Mungkin kita cat, mungkin pintu tak betul, kita betulkan pintu kita, mungkin pintu kita buruk. Kan, tingkap mungkin dah rosak, kita betulkan. Itu semua dipanggil sebagai penyelenggaraan. Faham pelajar? Bangunan tu bertambah tak penyelenggaraan? Tak, sebab tu penyelenggaraan masuk dalam kos, masuk dalam belanja. Boleh? Okey. Sekarang pelajar, RM100,000 daripada kos penyelenggaraan, dia adalah menaik taraf dan ubah suai bangunan. Ubah suai bangunan. Pelajar, pejabat baru. Jadi maksudnya apa pelajar? Mungkin pelajar, bangunan dia macam ni, bangunan dia, pejabat dia. Pelajar, dia buat lagi, dia ubah suai lagi pejabat baru. Buatlah pejabat baru. Tak besar mana pun, tapi tambahlah satu sikit. Jadi bangunan dia dah makin besar ke makin kecil ni? Ni bangunan asal.
Dia dah ubah sesuai, dia ini yang baru. Jadi bila baru, sebelum ni pelajar kos untuk bangunan dia, bangunan asal nilai dia 400,000. 400,000, betul. Okey, jadi bila dia renovate, dia nilai dia berapa? 100,000. Jadi berapa nilai bangunan sekarang? Nilai sekarang ialah bukan 400,000, 500,000. Faham tak pelajar? Kalau penyelenggaraan, kita hanya repair saja. Bangunan tu tetap asal. Faham? Okey, jadi apa kesan dia? Kesan dia adalah penyelenggaraan akan berkurang berapa? 100,000. Jadi dia tersalah masuk. Jadi masuk kat mana? Bangunan akan bertambah 100,000. Okey, faham tak? Boleh? Boleh ikut tak? Boleh? Okey, alright. Jadi cikgu tak payah buat lah Sama je Kesan dia sama. Yang warna merah tengok dengan warna biru. Okey? Okey, ada lagi tak soalan? Okey, habis. Okey, habis. Okey, habis. Okey, jadi pelajar. Okey. Cikgu bagi soalan tu banyak. Banyak cikgu bagi kat awak. Ada berapa set cikgu bagi? Cikgu bagi 5 set. Cikgu bagi 5 set. Betul? 5 set. Daripada soalan satu ni kira macam asas-asas pelajar buat. Dan cikgu dah bagi awak apa? Cikgu dah bagi awak jawapan lengkap. Betul tak cikgu dah bagi awak jawapan lengkap? Tengok modul awak, lengkap tak jawapannya? Cuba tengok. Lengkap jawapannya? Lengkap kan? Okey. Kenapa cikgu bagi lengkap? Kenapa? Sebab senang. Kalau tak apa? Mestilah tercari-cari jawapan. Betul tak? Paling tidak pun dah ada jawapan ni, semangat sikit nak ulang kaji. Betul? Setiap jalan kerja semua cikgu tunjukkan. Okey. Sekarang tugas awak kena cuba buat. Minggu ni kena settlekan. Sebab minggu depan kita nak belajar rekod tak lengkap. Boleh belajar? Kena settlekan. Tengok sekali lalu. Paling tidak pun buat maklumat taman. Semua maklumat taman rekod berapa kali? Rekod berapa kali? 2 kali. Jadi pelajar kena tahu satu per satu. Boleh belajar? Cikgu memula dulu. Cikgu asalnya. Cikgu buat latihan seperti ini. Cikgu ruang kosong-kosong. Saya takut nanti pelajar pun tak isi. Bila pelajar nak ulang kaji, jawapan tak lengkap, pelajar dah malas dah buat soalan tu. Lepas tu cikgu tak nak bagi. Cikgu bagi kali ni, cikgu bagi idea yang lain lah. Pelajar suka jawapan cikgu best, cikgu best. Jawapan pelajar sukalah. Boleh? Jadi pelajar cubalah. Kalau cikgu macam ni, boleh sebagai latihan. Cuma pelajar, bila pelajar buat pakai test pad, pelajar pejam-pejam mata sikit lah jawapan tu. Janganlah tengok. Boleh? Buku tu kan boleh lipat kan? Nanti nak tengok jawapan dah senang. Okey, faham? Okey, ataupun tugas pelajar, nanti pelajar tengok soalan tadi, jawapan tu, pelajar boleh gunakan highlightkan. Yang mana maklumat teman, pelajar highlightkan. Jadi pelajar tahu, jadi pelajar terus fokus maklumat teman. Yang tak highlight tu, tak ada soalan tu direct. Kita ambil daripada imbangan juga, terus masukkan dalam penyata kewangan kita. Okey, boleh tak? Okey, mungkin ada depan saya ni, dah tengok soalan. Okey, mungkin ada perlu kita bincangkan. Ada tak soalan-soalan yang awak rasa maklumat tambahan tu susah? Tengok sekali lalu. Kita ada lebih kurang 10 minit ni. Tengok sekali lalu. Ada tak? Yang nak tanya. Sebelum cikgu tamatkan. Ada tak yang nak tanya? Tengok sekali lalu. Tak kira lah penyata kewangan berapa. Tengok nanti kita boleh kongsi-kongsi dengan rakan-rakan. Macam nak rapat dan sebagainya. Ada tak nak tanya? Yang cikgu buat pelarasan yang cikgu ajar sekarang ni 2 minggu ni boleh ikut tak belajar? Yang lain boleh ikut tak? Pelarasan yang cikgu ajar. Boleh kan? InsyaAllah okey, cikgu pun dah bagi penuh. Minggu depan kita akan tengok rekod tak lengkap analisis. Okey, ada nak tanya? Ada nak respon? Ada? Okey, tugas pelajar ikut betul-betul. Kita dah belajar, kalau tak pelajar tak buat latihan, hilang nanti. Jadi pelajar, apa pelajar nak buat, pelajar gunakan latihan cikgu bagi, buatlah pelajar. 1 minggu 1 pun jadi. Jangan tinggalkan. Lepas tu cikgu tinggalkan 5. Nanti lepas ni kita ulang kaji sekali, kita buat lagi latihan-latihan ni. Boleh pelajar? Okey? Boleh? Jadi pelajar cuba buat. Nanti kalau minggu depan, minggu depan, cikgu rasa cikgu akan kelas online, cikgu akan mulakan awal sikit 8 suku 15 minit. 15 minit pertama tu cikgu nak bincangkan soalan penyata kewangan ni. Mungkin ada soalan-soalan daripada pelajar. Saya soal jawab dengan pelajar je untuk 15 minit awal pada minggu depan. Boleh tak? Kalau cikgu free, cikgu akan masuk jam 8 lah. 8 tu cikgu buat soal jawab. Dari 8.30 kita akan mula kelas kita seperti biasa, iaitu rekod tak lengkap untuk topik berikutnya. Nampak tak rekod tak lengkap ni? Rekod tak lengkap ni,
Saya buat sekali lalu pun sama konsep dia. Cikgu keluarkan topik-topik hebat. Jadi minggu depan kita jumpa lah. Minggu depan. Okey, pelajar cuba buat dulu. Okey, jadi itu saja kelas daripada saya hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Semoga pelajar sentiasa positif, kekalkan. Jadi minggu depan dah start ramai dah fasa 3 dah start sekolah. Jadi semoga pelajar jaga SOP baik-baik. Bila keluar daripada sekolah tu jangan pula ambil kesempatan jumpa rakan-rakan. Wah, vaksin belum lengkap lagi ni. Jadi kena jaga kesihatan masing-masing. Alright. Okey, itu saja daripada saya. Jadi ucapkan ribuan terima kasih kerana join kelas hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, sama-sama. Sama. Ya. Siapa nak tanya boleh tanya cikgu Cikgu tunggu. Okey, terima kasih.